Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Dan kami mohon kepadamu amalan yang diterima. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang bertugas, Tuan Muazzin, pengerusi bersama dengan jawatan-jawatan kuasanya, para asatizah, tuan-tuan guru, tidak dilupakan kepada Al-Fadhil Ustaz Faisal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni Allah Ta'ala sekali lagi izinkan kita untuk berhimpun di dalam rumahnya. Mudah-mudahan seusai kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah, Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Tuan-tuan, pada usia kita hari ini, berapa kali kita semak, berapa kali kita hitung, berapa kali kita koreksi salat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut banyak berkaitan dengan salat. Selalu kita dengar daripada khatib di atas mimbar, bacaan daripada surah Al-Ankabut. Kata Allah Ta'ala, wa aqimis salah, dirikan salat, tunaikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu berfungsi untuk mencegah seseorang daripada melakukan kekejian dan melakukan kemungkaran. Allah Ta'ala bagi satu jaminan untuk satu orang, apabila dia menunaikan salat, syaratnya salat itu adalah salat apa yang Allah mahu, maka salat itu akan mencegah daripada keburukan. Sebaik setokoh mana pun satu insan, jika Allah tidak memberikan kepadanya taufik, maka dia tidak mampu menghalang dirinya melakukan sesuatu yang buruk. Sebab itu kalau kita tengok sebahagian agama, padanya seakan-akan suci, sanggup tidak berkahwin, tetapi di belakang tabir mereka melakukan onar atau melakukan sesuatu yang buruk di hadapan mata manusia. Tetapi ini jaminan daripada Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menyebut walizikrullahu akbar. Walizikrullahu akbar yang memberi maksud ingat kepada Allah itu lebih besar, dengan maksud salat itu adalah ra'sul ibadah. Segala ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan ke atas kita, yang paling terbesar, yang paling terutama, yang paling hebat, salat. Walizikrillahu akbar. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah, dia tahu apa yang kita buat. sama ada secara terang-terang ataupun kita buat secara sembunyi.
Apa yang kita ungkap melalui perkataan ataupun apa yang kita simpan dalam hati kita. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maka salat, tuan-tuan, awal-awal Allah Ta'ala suruh wa aqimis salah, tunaikan salat. Mudah-mudahan kita menepati ayat surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Pada sebahagian di kalangan ulama seumpama Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, dia menyebut tentang bagaimana kita nak koreksi, nak tengok balik solat kita ni. Jadi di dalam kitab itu tertulis An-nas fi salati ala khamsati aqsam. Manusia ni sebenarnya bila dia solat, dia terbahagi kepada 5 kelompok. Saya solat, tuan-tuan solat, tuan imam solat, siapa juga solat. Kita nak tengok kita duduk di takok mana. Kita duduk di golongan yang mana. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, takok yang pertama itu dan takok yang paling teruk adalah golongan mu'aqab. Mim ain alif qaf ba, mu'aqab. Kita pun selalu sebut dengan perkataan dalam bahasa Melayu kita akibat. Mu'aqab, apa itu mu'aqab? Yu'aqibuhullahu ala salatihi. Maksudnya ialah Allah memberi balas yang buruk apabila dia melakukan solat. Bukan pasal Allah ni zalim. Pasal apa dia solat Allah nak humban dia? Bukan. Pasal dia tak jaga hak-hak di dalam solat. Apa dia yang tergolong dalam golongan yang paling teruk ni? Kata Al-Imam Ibn Qayyim, huwa man la yahtimmu wa la ya'ti biwudu'iha wa la bi arkanis salah wa la biwajibatiha wa la bisyurutiha. Dia berwuduk tapi dia tak peduli. Kok ayat tu sampai ke siku, patut kita lebih sikit. Patut bila ayat kena wajah, mana paras wajah, dia tak peduli hak tu. Bila dia solat, tunggang langgang, segala tomak nina, dia tak meraihkan yang sunat, dia meremehkan yang wajib. Tuan-tuan, mu'aqab. Wal'iyadzubillah, yang paling teruk, orang yang solat tetapi solatnya itu kelak akan dihumban di atas kepalanya. Tak ada apa-apa. Sebab itu baginda Nabi pernah sebut kepada satu orang yang solat supaya dia ulang. Pasal apa? Tidak ada tamak ninah. Tak ada tenang. Tamak ninah maksudnya tenang. Kerana itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah sebut dan disandarkan perkataan ini kepadanya. Satu orang yang khusyuk dalam solat, secara zahirnya dapat dilihat pada pergerakan solatnya. Dia tenang, tuan-tuan. Mu'aqab. Kemudian kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, golongan yang seterusnya ialah golongan yang disebut sebagai muhasab. Mim ha alif sin ba, muhasab. Kita pun selalu juga dengar perkataan ni, muhasabah, muhasabah, muhasab. Apa itu muhasab? Allah timbang, Allah ukur, tengok setakat mana hak dia solat ni, elok ke tak elok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia satu orang yang solat, dia masih jaga apa itu rukun, apa itu syarat. Dia meraihkan apa yang sunat dan selain daripadanya. Tetapi tuan-tuan, solat hak jenis muhasab ini, dia tenggelam dalam urusan dunia ketika mana dia solat.
banyak yang dia teringat hal-hal yang tak ada kaitan yang patut dengan dia solat. Ini nama dia ialah muhasab. Sedar-sedar dah rakaat kedua, imam duk nak bangun dah untuk masuk rakaat ketiga. Rakaat ketiga dah, duk ingat cokotiau hak tadi dia makan tak patut, udang dua ekor, bayar RM8. Dia teringat hak tu. Yang ni nama dia ialah muhasab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni juga banyak berlaku. Tuan-tuan, jaminan untuk satu orang ni solat dengan elok ni, dia bukan kira ustaz ke, tok syekh ke, tak kira. Sebab itu kita kena minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah kurniakan khusyuk di dalam solat. Dengan bahasa yang lain, tahdirul qulub, menghadirkan jantung hati ketika mana solat. Takok yang seterusnya, kata Al-Imam Ibn Qayyim, mukaffar anhu. Kita juga selalu sebut kafarah. Mukaffar anhu, dia menunaikan solat, dengan solatnya itu gugur dosa. Mudah-mudahan bila kita berdiri menunaikan solat maghrib tadi ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa, Allah Ta'ala gugurkan dosa kita. Mukaffar anhu. Apa ciri satu orang yang solat dengan takut mukaffar anhu? Dia juga kadang-kadang solat tak khusyuk. Tapi tuan-tuan, Allah bagi taufik, dia teringat, kemudian dia bawa supaya diri dia berada dalam solat semula. Elok 1 minit, 2 minit, dia khusyuk, dia terbabai lagi, duk teringat. Dia teringat, dia bawa semula. Maknanya dia bertarung perasaan antara menghadirkan hati dengan lalai. Mukaffar anhu, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi. Ya Rabb, jenuh tuan-tuan, kita nak solat ni jenuh. Sebab itu jaminan Allah Ta'ala, orang yang berjaya itu allazina hum fi salatihim khashi'un, orang yang menghadirkan hati, dengan kata yang lain khusyuk ketika mana solat. Payah dah? Payah tuan-tuan, payah. Barangkali satu orang boleh kemukakan dalil, boleh kemukakan hadis, boleh kemukakan hujah, boleh kemukakan asar, boleh kemukakan kisah-kisah para salafus salih, sedangkan dia sendiri pun hatinya banyak terbabas. Wa'iyadzubillahi min zalik. Kemudian tuan-tuan, kedua yang terbaik ni dipanggil sebagai pingat perak. Kedua terbaik disebut sebagai musab. Musab, mim, sa, alif, ba. Musab. Apa itu musab? Musab, dia solat ni Allah Ta'ala beri dia pahala kerana kualiti yang dia solat. Tuan-tuan, lebih banyak peratus dia khusyuk berbanding dengan jantung hati dan fikiran dia menerawang. Kalaulah dia solat umpamanya 5 minit, contoh nak bagi faham, 4 minit tu khusyuk, barangkali 1 minit itu dia menerawang. Musab, pahala Allah Ta'ala bagi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, para salafus salih memberikan tips ataupun memberikan petua. Di antara cara untuk kita hadirkan hati masa solat adalah bermula bagaimana cara kita berwuduk. Cara berwuduk tak semestinya sampai habis lenjun baju kain, tetapi dia isbar. Kata Nabi, isbar maksudnya bila dia basuh anggota-anggota badan tu, dia basuh sungguh, dia pastikan sempurna sungguh, walaupun sekali tak 3 kali pun. Isbar itu antara yang dianjurkan oleh para salafus salih. Pingat emas, pingat yang pertama, golongan yang pertama sekali Allah Ta'ala nak bagi hak elok,
Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebut sebagai muqarrab. Muqarrab. Kita pun selalu sebut takarub, kerabat. Dia asal daripada qaf. Muqarrab satu orang yang salat, masa tu dia bukan solat itu hanya untuk tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Aku ni Muslim, tak solat tak kena pula. Had tu dah. Dia rasa dia solat tu lebih daripada tu. Dia nak mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Dia hanya mahu mendapat redha dan cintanya. Muqarrab. Kok ni senang ke susah tuan-tuan? Kok ni lagi payah tuan-tuan. Kadang-kadang masa kita nak solat tu pun kita bertarung perasaan. Muqarrab satu orang yang bila dia berdiri di atas saf, bila dia berdiri di atas sejadah tuan-tuan, jantung hati dia peringat, ni aku ni tak ada lain melainkan aku ni nak dekat, nak redha, pengampunan hang. Ya Rabb. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Muqarrab, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, seseorang yang apabila solat dia menghayati dengan sesungguhnya perkataan ataupun doa ataupun bacaan di dalam solat. Ketika dia membaca Fatihah, ketika dia membaca surah, ketika mana doa, antaranya ialah doa duduk antara dua sujud, dia menghayati Rabbi ghafirli warhamni, ya Allah ampunkan aku, kesian dekat aku. Al-Imam Ibn Qayyim menyebut dia menghayati munajat-munajat itu. Muqarrab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka atas sebab daripada itu, benarlah kata Nabi SAW apabila salat dengan sesungguhnya itu, kata Nabi, masalus salawatil khamsi kamasali nahrin jarin ala babin ahadikum yaghtasilu aw yaghsilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Satu orang yang solat dengan maksud solat yang sungguh-sungguh ni, tuan-tuan, ibarat dia ada sungai di hadapan pintu dia, setiap kali itu dia mandi 5 kali. Ada tak baki kotoran di badan dia? Tentu tak ada. Macam itulah orang-orang yang solat dalam kualiti yang bagus, dalam kualiti yang baik, dalam kualiti sama ada muqarrab ataupun musab ataupun mukaffar anhu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita sebahagian orang-orang yang solat sebagaimana Nabi solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita solat ikut Nabi. Macam mana kita mendekapkan tangan kita, macam mana cara kita rukuk, macam mana cara kita sujud, apa bacaan-bacaan yang perlu kita sebut, apa zikir-zikir yang perlu kita sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana ra'sul ibadah wahiyas salah. Segala ibadah ibu dia solat. Segala amalan itu akan dihitung, tidaklah ia terbaik melainkan Allah tengok dulu apa dia dan bagaimana solat dia. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita akan tengok sepotong hadis. Patut-patut kita guna karangan dan tulisan sahibus samahah Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah. Tapi malam ni kita tangguh sat, pasal takdan baru sampai rumah tuan-tuan. Juga saya bawakan sepotong hadis. Hadis yang akan kita bincang berkaitan dengan fadilat kita membaca suratul Ikhlas, benda yang selalu kita remeh. Juga kita akan kupas dan kita akan bincang apa yang dimaksudkan dengan 1/3 pahala bila kita baca suratul Ikhlas sekali.
Kalau kita baca kali, apa dia pula? Juga kita akan bincang tuan-tuan secara ringkas apa dia makna-makna di dalam suratul Ikhlas dan apa juga kelebihan-kelebihan yang lain. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Dari Muaz bin Abdullah bin Khubayb, daripada paknya ia berkata, kharajna fi lailatin matarin wa zulmatin syadidatin. Kata Muaz bin Abdullah, satu hari kami keluar, dan waktu kami keluar itu pada waktu malam, hujan pula. Dalam hujan, keadaannya cukup gelap gelita. Pasal apa mereka ni keluar? Naslubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya lana. Untuk kami dapat solat sama-sama dengan baginda Nabi. Mereka nak berjemaah dengan Nabi ni, mereka pergi keluar cari Nabi. Fa'adraknahu, kami jumpa Nabi. Bila kami jumpa Nabi, faqala as-salaitum. Pertanyaan pertama yang Nabi tanya kepada kami, yakni kepada para sahabat, ni hampa semua dah solat dah? As-salaitum, dah solat ke belum? Bahasa kita nak bagi mudah faham. Falam akul syai'a. Kata Muaz bin Abdullah, aku tak kata apa-apa. Maksudnya dia diam. Bila Nabi tanya tu, sepatah dia tak habaq apa-apa, kemudian dia diam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qul. Nabi pun kata, sebutlah. Qul, fi'lul amar. Sebutlah. Cakaplah. Qul. Falam akul syai'a, aku ambil keputusan, diamkan diri, tak habaq apa-apa. Summa qal, kemudian Nabi pun habaq lagi, qul. Sekali lagi dia ambil keputusan, dia diamkan diri, sehinggalah 3 kali Nabi ulang, dia pun kata ma aqulu ya Rasulullah. Apa yang patut-patut aku sebut wahai Rasulullah? Ni, kawan ni bila Nabi sebutlah, dia ambil keputusan diam diri, sampai dia pun kata, aku nak sebut apa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus bagi jawapan. Kata Nabi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya Nabi suruh baca suratul Ikhlas. Kemudian tuan-tuan, kata Nabi, wal muawizatain, hang baca surah Al-Ikhlas, kemudian muawizatain. Tuan-tuan masih ingat lagi istilah dan terma muawizatain? Dulu kita pernah sentuh secara lalu. Muawizatain, 2 surah yang menjadi pelindung. Apa surah tu? Surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Nabi suruh baca tu. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tumsi wa tusbih salasa marrat. Hampa kena baca ni waktu pagi dan juga waktu petang, salasa marrat, 3 kali. Ni, Nabi cadangkan kepada Muaz bin Abdullah dan para sahabat yang lain, 3 kali baca. Baik. Para ulama membincangkan, adakah 3 kali baca ni dengan maksud sekali satu surah tu 3 kali baru pindah surah yang lain, ataupun macam mana, yang tu terserah. Umpamanya Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan kemudian Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ataupun Qul huwallahu ahad sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali,
Qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian ulang semula sehinggalah 3 kali. Pokok pangkainya 3 kali. Baik, tonton tengok apa Nabi sebut di hujung hadis ni, kelebihan seseorang yang melakukannya dengan ikhlas, dengan keyakinan dan berharap Allah Ta'ala pahala. Kata Nabi, tafika min kulli syai', Allah Ta'ala akan memberi kecukupan kepada kamu pada setiap sesuatu. Min kulli syai', setiap sesuatu. Apa keperluan kita pada hari kita hidup tu, Allah akan memberi kecukupan. Allahu Akbar. Para ulama membincangkan di kalangan ahli hadis, antaranya ialah kecukupan itu Allah Ta'ala jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindung kita daripada sebarang yang kita bimbang, benda yang kita takut, benda yang kita khawatir. Tuan-tuan, benda ni penting tak? Ui, penting. Allah yang jaga, Allah yang pelihara, Allah yang akan mengawasi. Apa dia tips yang Nabi haba? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Bila nak baca ni? Dalam sehari 2 tempat. Pertama pagi, kemudian petang hari. Petang hari ni nak dikira bila? Petang hari ni apabila masuk waktu asar, itu sudah masuk waktu petang. Bila masuk waktu pagi? Waktu pagi ini apabila terbit fajar. Maksudnya bila subuh. Lepas-lepas subuh, sementara kita nak pergi kerja, atas motorkar, atas mutu nak pergi kerja, kita baca. Dia tak sampai 10 minit, 5 minit, 7 minit. Tuan-tuan, ini satu kelebihan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian kita pernah tanya tak tuan-tuan dalam diri kita ni, pasal apa surah Al-Ikhlas dinamakan dengan perkataan ikhlas? Tak ada pun dalam ayat mana-mana 1 sampai 4 tu ada perkataan ikhlas, tak ada. Cuba tuan-tuan hitung dan tengok. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada. Surah-surah yang lain ada perkataan tersebut, kemudian namanya sempena perkataan tersebut. Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil, surah Al-Fil. Wa yamna'unal ma'un, surah Ma'un. Kita panggil surah Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Antara yang tak ada perkataan itu tetapi namanya surah itu antara lain ialah Fatihah. Suratul Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Tuan-tuan, cari, saya rujuk satu tafsir, tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut wali anna man i'tiqadahu kana mukhlisa fi dinillah. Maksud dia apa? Kerana seseorang yang meyakini, mempercayai, mengimani keempat-empat ayat tadi, maksudnya daripada Qul huwallahu ahad sampai habis, dia itu digelar sebagai mukhlis. Apa itu mukhlis? Orang yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Tuan-tuan, ikhlas ni macam ni. Katalah ayat ni ayat yang telah ditapih. Ayat ni ditapih dengan beberapa saringan sampai jernih. Tuan-tuan, jernihnya ayat ni ikhlas, murni, bersih dan suci. Sampai tahap tu, kata Al-Imam Ar-Razi, siapa yang meyakini, mempercayai, dia adalah orang-orang yang ikhlas fi dinillah, di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kita bukan hanya baca, bila mai satu berita, ada satu orang meninggal, kata Pak Imam, jom kita baca tahlil. Bukan hanya itu sahaja, tetapi kita membaca dengan faham, kita membaca dengan iman, kita membaca dengan ikhlas. Kata Al-Imam Ar-Razi, wa li'anna man mata
alaihi kana khalasuhu minan nar. Dia baca dengan keyakinan yang sungguh-sungguh itu, bila dia mati, Allah selamatkan dia daripada dihumban dalam neraka. Bermaksud tuan-tuan, walaupun tak ada perkataan ikhlas dalam surah, dalam ayat, dalam perkataan, tetapi ikhlas itu memberi maksud bersih. Bersih apa? Daripada mensyirik ataupun menyengutukan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud daripada al-ikhlas. Jadi lepas ni kok orang tanya, cucu kita tanya ke pasal apa tuan? Tak ada pun nama al-ikhlas dalam surah ikhlas, pasal apa nama ada ikhlas? Nah, kita ada jawapan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Seperkara lagi tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan 1/3 daripada Al-Quran bila kita baca surah Al-Ikhlas? Maksudnya, kalau kita baca 3 kali, dah menyamai satu Quran. Sebenarnya, apa maksudnya? Tuan-tuan, para mufassir menyebut, di dalam Quran ni, kalau boleh kita bagi gambaran, ada beberapa perbahasan. Perbahasan yang pertama berkaitan dengan hukum dan hakam. Ada halal, ada haram, ada syubhat, ada larangan-larangan Allah. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan pi ambil harta orang secara batil. Pi salah guna kuasa. Pi curi periuk belakang rumah orang. Pi curi mutu orang. Pi ambil rasuah. Allah Ta'ala tak bagi. Itu hukum, ada halal, ada haram. Nak makan sembelihan, pastikan yang disebut nama Allah Ta'ala, bukan nama selainnya. Ini ada halal, ada haram. Satu lagi topik di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan janji yang baik dan ancaman buruk. Sebab tu kita tengok dalam Quran, ada bab neraka, ada bab syurga, ada bab pahala, ada bab dosa. Satu lagi bab yang terakhir, kalau kita dapat tengok, Quran ni dia memberitakan berkaitan dengan keesaan Allah, sifat-sifatnya yang agung dan kebesarannya. Baik, Suratul Ikhlas mengambil tempat yang ketiga ni. Maksudnya apa? Keempat-empat ayat membahaskan tentang Allah, yakni zatnya, sifatnya yang agung. Tak ada cerita hukum hakam. Dalam surah ni tak ada cerita pasal ancaman, tak ada cerita pasal halal haram. Semuanya bercerita tentang Allah Azza wa Jal. Itu maksud kepada 1/3 daripada Al-Quranul Karim. Baik. Habis tu mai mana yang dikatakan 1/3 Quran baca bila kita baca sekali ni? Bismillah. Yang ni Nabi habaq rekod dalam hadis Bukhari. Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran. Demi diriku, kata Nabi, yang berada di tangannya, yakni tangan Allah Azza wa Jal, kekuasaan Allah Ta'ala, nilai suratul Ikhlas itu sebanding dengan 1/3 Al-Quranul Karim. Baik. Adakah bila kita baca 3 kali ni, tak perlu dah kita baca daripada Fatihah, Al-Baqarah, kemudian terus kepada surah An-Nas? Adakah macam tu? Tak. Kerana membaca 3 kali dan mendapat pahala yang banyak seumpama membaca Al-Quran, itu hanyalah fadilat ataupun disebut sebagai al-jaza, balasan. Dia tak menggugurkan kita kena baca Quran yang macam biasa tuan-tuan baca. Saya bagi contoh. Katalah tuan-tuan balik daripada umrah. Balik tuan-tuan sampai di Kemunting. Anak pun kata, "Yah, jom ya, kita pergi masjid." Satu orang yang baru balik umrah, dia kata, "Buat apa nak pergi masjid?" "Lah ya, semayang lah ya, sebelum ayah pergi umrah, rajin." Tak payah. Pasal hang tahu tak, bila solat di Masjidil Haram, bila solat di Masjidil Nabawi,
pahala dia bagaikan 100,000 kali solat. Hang tengok aku 7 hari kat sana, aku 8 hari kat sana. Hang kira tengok, aku tak pernah miss walaupun satu waktu. Tu berapa juta punya dapat pahala. Itu adalah al-jaza. Itu tidak menggugurkan hukum untuk dia solat. Jelas tak tuan-tuan? Itulah bab fadilat. Bab fadilat. Yang ni kadang-kadang ada orang salah faham. Dia kira pula, kalau aku sekali pergi ambil kata orang, aku solat di sana dapat 100,000 dah. Duk ada balance lagi. Dia kira macam tu pula. Tak kena. Itu fadilat ataupun al-jaza. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kita tengok tuan-tuan sekali imbas sebelum masuk waktu ni, apa dia hebatnya setiap perkataan daripada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Tuan-tuan, ahad ni kalau kita tengok terjemahan, maksudnya esa dan tunggal. Asy-Syaikh Syihab Quraisy menyebut di dalam tafsirnya ahad, bahasa yang mudah untuk kita faham ialah Allah adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Maksudnya apa? Zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, keagungannya, satu-satunya hanya layak Allah saja memiliki. Ubudiyahnya, uluhiyahnya, rububiyahnya Allah saja. Kita nak ibadah ni tuan-tuan hanya kepada Allah, tak boleh berkongsi. Yang tu timbul perkataan menyengutukan Allah Ta'ala tu. Satu orang dia main solat maghrib, dia solat isyak, dia solat subuh. Tapi dalam masa yang sama dia pergi jumpa bomoh pula. Dalam masa yang sama dia pergi kubur pula. Kemudian dia pergi minta dekat orang yang dah mati. Walaupun kawan tu sendiri ialah wali Tuhan, dia tu meninggal, dia pergi minta, "Hei Tok Wali, tolonglah anak aku nak periksa. Hang tolong Ustaz, bagi anak aku lulus periksa." Itu termasuk daripada bab syirik. Seseorang yang mengimani Qul huwallahu ahad, satu-satunya Allah, dia tak buat macam tu. Kerana hal-hal itu yang layak memustajabkan dan memberi adalah Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan. Baik. Kemudian kita tengok pada perkataan Allahus Samad. Apa maksud As-Samad? Sebahagian di kalangan kawan-kawan kita pun ada nama Samad, Abdus Samad. Satu orang agamawan penceramah hebat daripada Indonesia, Ustaz Abdus Samad. Samad ni apa? Samad ni kalau kita tengok Quran terjemahan, maksudnya ialah tempat bertumpunya makhluk, tempat memintanya makhluk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut As-Samad ialah la jawfa lahu, tak ada rongga perut. Kok mana tak ada rongga perut? Oh, maksudnya Allah ni tak perlukan makan, tak perlukan minum. Allah juga kekal. Sekalian makhluk dah musnah, habis semua dah, Allah Ta'ala tetap kekal. Hayyun Qayyum. As-Samad. Tuan-tuan, As-Samad Allah Ta'ala ni ialah segala makhluk. Semua maksud itu bila para ulama buat kesimpulan, semua betul belaka. Maksudnya ialah kesemua makhluk, baik yang kita nampak, baik yang kita tak nampak, yang kecil, yang besar, di langit, di bumi, di air, semuanya itu bertumpukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada tempat lain dah, Allah saja. Saya baru ni terbaca satu pengalaman dua orang pekerja kepada satu jutawan di Saudi. Dia tulis dalam satu artikel menarik tuan-tuan. Depa ni ditugaskan untuk jutawan ni untuk bagi zakat
Jadi dibekalkan dalam envelop tu beberapa duit. Hampir kampung sekian, pergi cari asnaf, pergi bagi zakat. Jadi mereka berdua ni pun jalanlah naik kereta. Dalam perjalanan tu ada satu orang dia tengok berjalan kaki. Jadi bila berjalan kaki ni, mereka pun heran. Nampak macam bukan warga Saudi. Jadi mereka pun berhenti, mereka tanya, min aina ya syekh? Pakcik, daripada mana? Dia kata, kuntu min Yaman. Aku daripada Yaman. Qad masyaita min Yaman ila Makkah. Hang ni berjalan daripada Yaman ke Mekah ni apa pasal? Dia kata, aku tak ada duit. Aku ada 200 rial. 100 rial habis dah. Perjalanan daripada rumah aku mai sampai ke border untuk masuk Saudi. Aku hanya ada 100 rial je. Tu pun nak buat belanja. Pasal apa hang datang jauh-jauh ni? Aku rindu kepada Rasulullah. Aku rindu kepada Mekah ni. Maksudnya dia nak buat umrah, dia nak ziarah. Jadi dua pekerja ni kata, tak apalah. Saya mana, dia kata, mai sekali. Dalam memandu tu nak pi kampung tu, lepas tu nak patah balik, depa ni nak pi ke Saudi lah, nak pi ke Mekah lah. Jadi bawa pakcik ni sekali. Kata dua pekerja ni, sepanjang hang dalam perjalanan ni, hang tak kena tangkap lah. Dia kata ada juga polis berhenti naik kereta. Ada juga mereka bawa ke balai. Tapi aku tak berbohong. Aku cakap sungguh aku rindu nak jumpa Allah. Maksudnya aku rindu nak beribadah di Masjidil Haram. Kemudian aku ni tak ada duit. Mereka tu jadi simpati. Dan akhirnya mereka hantar balik kat tempat yang mereka jumpa. Tu aku teruskan jalan. Lepas dua pekerja ni kata, kesian kat hang ni Syekh. Pasal tengok panas ni. Ni, ambil air ni minum. Dia kata, Aziz, ana saim. Dia kata, tak apa, aku ni puasa. Dia kata, hang puasa? Punya berjalan jauh hang puasa? Ya, aku puasa. Subhanallah. Kemudian dia kata, apa sebenarnya? Hang ni sebenarnya apa dia? Kata pekerja ni. Dia kata, aku telah mewakafkan rumah aku, tapak rumah aku yang sekangkang kera tu, buat macam madrasah, buat macam surau. Dah ada bangunan semua, tinggal sikit je ada bahagian-bahagian yang belum siap. Aku tawakallah pada Allah Ta'ala. Tak apalah, aku carilah tanah-tanah kecil nak buat rumah. Kemudian aku main sini. Kemudian pekerja tu bagi envelope hak toke tu nak bagi tu. Jadi bagi pasal asnaf zakat kan, Ibnu Sabil lah bagai bagi. Itu dia ambil, dia simpan. Dia pekerja tu kata, "Dak hang tengok tu berapa ni toke ni bagi. Kami pun nak tengok, nak tahu berapa." Dia buka-buka, terbeliak mata dia. Terbeliak. Menangis. Dia kata, "Hang menangis macam apa? Habaq mai. Berapa ni?" Dia kata, 10,000 rial. Dia kata, aku dalam hati berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah rezekikan sekian duit yang jumlahnya sama dalam envelop tu untuk siapkan sikit lagi pembinaan masjid surau yang dia buat wakaf untuk tanah dia. Allahus Samad. Dia datang itu dalam keadaan seakan-akan fakir, tetapi bagaimana Allah mengatur rezekinya itu. Dan dia kata, tak ada lah lain duit ni aku nak bagi kat situ. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wallahu alam, hak tu yang saya baca dan itulah yang diceritakan. Saya nak gandingkan Allahus Samad, seseorang yang hatinya bergantung kepada Allah, dia meletakkan harapan besarnya kepada Allah Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Kita tahu Allah ni tak ada keturunan. Sebab tu bila musyrikin Mekah tanya Nabi, ansib lana rabbak. Ni Nabi, habaq mai. Ni keturunan Tuhan hang ni apa dia? Allah turunkan surah ni. Maksudnya Allah ni tak ada keturunan. Pak tak ada, mak tak ada, anak tak ada, zuriat pun tak ada. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah ni tak ada satu pun yang setanding, yang setara, tak ada. Allah ni adalah satu-satunya
Tuhan yang layak disembah. Bila kita membaca ayat ni, kemudian kita pasakkan elok-elok di dalam jantung hati kita ni tuan-tuan, kita bertauhid kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, selain daripada nama Al-Ikhlas, surah ini juga dinamakan sebagai Al-Asas. Surah Al-Asas. Kalau kita dengar, cuba baca surah Al-Asas, kita tahu. Kita mengaji dah. Al-Asas maksudnya merujuk kepada suratul Ikhlas. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, terakhir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari dia kata, aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Satu hari Abu Hurairah dia datang bersama dengan Nabi. Tengah dia duduk tu, dengar satu lelaki baca qul huwallahu ahad. Kira mulut dia tu tuan-tuan, wirid dia qul huwallahu ahad. Habis dia ulang bismillah qul huwallahu ahad sampai habis. Itu yang dia ulang. Kemudian kata Nabi, wajabat. Abu Hurairah yang duduk dengan Nabi tanya, faqultu ma wajabat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa dia yang wajib? Maka Nabi memberikan jawapan, al-jannah, laki ni hak dia untuk mendapat syurga, kerana dalam jantung hati dia kukuh asas keimanan qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Maksudnya tuan-tuan, Allah sayang, Allah bagi syurga, Allah bagi kecukupan satu orang yang membacanya dengan iman. Mudah-mudahan malam ni, esok kita dapat berikhtiar, dapat menjalankan dan dapat mengamalkan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.